Ramai orang tanya tentang adakah hadis Nabi tentang Nabi SAW berzikir secara berjemaah. Ada tak hadis? Yang tuan-tuan pernah dengar macam mana? Zikir lepas sembahyang memang ada. Banyak hadis Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Zikir lepas sembahyang memang Nabi buat dan memang Nabi suruh. Cuma isunya di sini, Nabi berzikir secara berjemaah dengan suatu nada. Bila Nabi kan dia jadi imam, bila jadi imam dialah khalifahnya, dialah ketua. Jadi bila Nabi zikir, sahabat-sahabat pun ikut sama sebagaimana yang dizikirkan oleh Nabi. Dan yang keduanya, bila Nabi berdoa, sahabat-sahabat pun angkat tangan sebagaimana kita buat. Ada tak hadis? Tuan-tuan, sebelum saya bagi penjelasan, agak-agak ada tak yang tuan-tuan duk mengaji selama ni? Cuma saya nak ulangi, zikir memang ada selepas sembahyang, dan doa pun memang boleh di mana-mana sahaja, walaupun tak semestinya selepas sembahyang, di mana sahaja kita boleh berdoa. Sebab baru-baru ni bila ada seorang ustaz sebut tidak ada hadis, tuan-tuan mungkin dah tengok dalam YouTube ada, dalam Facebook pun ada. Ustaz lain pula jawab. Orang yang kata macam tu, dia kata bangang, dia kata. Bukan dia ustaz, bukan tok guru, bukan orang alim, dia ni bangang sebenarnya. Jadi bila saya dengar perkataan tu kasar sangat, jadi rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, memang tidak ada satu hadis pun. Jadi malam ni siapa-siapa yang tengok secara live ni boleh kemukakanlah kepada saya. Kok saya tak jumpa, orang lain jumpa yang Rasulullah ni zikir secara berjemaah dan juga berdoa secara berjemaah. Cuma Rasulullah pernah, ketika dia zikir itu dikuatkan suara dia beberapa kali di atas tujuan dan maksud untuk sahabat yang baru belajar sembahyang. Kan sahabat ni ada peringkat-peringkat, mula-mula kafir, lepas tu masuk Islam, lepas masuk Islam baru belajar sembahyang, bila belajar sembahyang belajar zikir. Rasulullah sebutlah beberapa kali. Bukan kata Rasulullah ni berzikir berjemaah sentiasa. Rasulullah sebut dengan suara yang kuat beberapa kali, lepas tu ditinggalkan. Mungkin orang keliru daripada hadis tersebut. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang zikir yang dilakukan oleh Rasulullah selepas sembahyang. Hadis yang ke-841. Hadis yang ke-841. Bab zikri ba'da salati. Bab zikir selepas sembahyang. Jadi dengan tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari pun sudah cukup untuk kita fahami bahawa zikir selepas sembahyang tu memang ada. Tetapi secara berjemaah. Secara berjemaah tu memang tak adalah. Jadi zikir ni maknanya Rasulullah zikir, sahabat berzikir, bukan dengan suatu nada serentak, tak. Rasulullah zikir, sahabat pun zikir masing-masing. Yang tu ada. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Amr anna Aba Ma'bad maula ibn Abbas akhbarahu anna ibn Abbas akhbarahu anna raf' as-sauti bizikri. Imam Bukhari dengan sanadnya, Ibnu Abbas kata sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir haina yansayfun nasu minal maktubati, ketika manusia beredar selesai daripada sembahyang, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah berlaku di zaman Nabi. Hadis ni orang kata zikir jemaah ni, sebenarnya dia silap faham. Ini bukan maksud zikir berjemaah. Ibnu Abbas kata dia pernah dengar lah Nabi mengangkat suara. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi angkat suara, maknanya tinggi suara dalam zikir beberapa kali. Kerana apa? Nak ajar sahabat yang tak reti zikir lagi. Lepas sembahyang jangan duduk mata je. Duduk diam, duduk tak zikir. Zikir lepas sembahyang tu ada lah. Jadi orang silap faham daripada hadis ni, dia kata zikir berjemaah dengan satu nada, suatu suara. Dia kata kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahulah, dia kata, bila orang selesai sembahyang dan aku dengar Rasulullah sebut zikir itu dengan kuat. Okey. Kalau kita buka dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini. Sebab di sana orang kata tak pakai pendapat ulama, ada orang pegang secara zahir hadis, dia faham sendiri, dia berandaian sendiri. Jadi sebenarnya tak, orang yang belajar hadis ni dia tak boleh elak, tak boleh lari daripada mengambil pendapat-pendapat yang disyarahkan oleh ulama. Selain daripada guru kita ajar apa maksud hadis ni, bukan hadis ni sajalah, hadis-hadis yang lain pun samalah. Bila tok guru kita ajar dia syarah, lepas tu disuruh pula rujuk beberapa syarahan yang dikemukakan oleh ulama tentang hadis-hadis Nabi ni, termasuk hadis yang kita baca ni. Jadi Imam Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menakalkan pendapat Ibnu Battal. Ibnu Battal ni salah seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia ada satu syarah dia panggil Syarah Ibnu Battal. Ada dalam bilik saya, bilik musyrih itu, Syarah Ibnu Battal 10 jilid. Jadi Ibnu Hajar menakalkan pendapat Ibnu Battal. Dia kata Ibnu Battal sebut dalam Utbiyah, di dalam nama kitab, daripada Malik, daripada Imam Malik, anna zalika muhdatsun. Imam Malik kata ini benda yang direka-reka dalam agama. Berzikir dengan suara yang serentak, lepas tu kuat, ini adalah benda bid'ah, dia kata. Walaupun di sana ada ulama mengharuskan zikir secara berjemaah dan zikir dengan suara yang kuat. Nanti kita sebut. Kebanyakan ulama-ulama kuat ini peringkat mula je, lepas tu dislowkan balik. Kerana apa? Sebab yang pertamanya kerana sunnah Nabi, Rasulullah buat beberapa kali dia kuat, lepas tu dia tinggalkan masing-masing zikir. Yang keduanya, memang di dalam Quran pun bila suruh zikir, dia suruh perlahan. Disuruh zikir di dalam hati kita ataupun sekadar untuk mendengar telinga kita. Yang ketiga, selepas sembahyang ni kadang-kadang ada di kalangan makmum itu dia masbuk. Ataupun kalau masjid-masjid dan surau-surau yang berhampiran dengan jalan raya kan, orang singgah sembahyang qasar, orang singgah sembahyang jamak. Jadi kita dah hayung zikir kuat-kuat ni, ganggu tak orang sedang sembahyang? Ganggu. Jadi Imam Malik kata ini benda yang direka-reka zaman Nabi tak ada. Siapa sebut tu? Imam Malik. Perkataan muhdas di situ Imam Malik ke ataupun satu kumpulan? Satu kumpulan yang awal ada W tu. Bukan kumpulan tu sebut. Kumpulan W sekarang ni orang sebut kan. Bukan kumpulan tu sebut, Imam Malik sebut. Imam Malik ni sebelum datang kumpulan W lagi. Dia sebut. Dia kata apa lagi? Qala wa fi siyaqi isy'arun bi anna as-sahabata lam yakunu yarfa'una aswatahum bizikri fil waqti alladhi qala fihi Ibnu Abbas. Para sahabat tidak mengangkat suara mereka dengan zikir pada waktu yang disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut tu ada beberapa orang saja, bukan semua sahabat berzikir dengan suara yang kuat dengan satu nada, tak. Imam Malik kata beberapa orang sahaja. Bila beberapa orang boleh jadi beberapa orang tu yang baru belajar zikir, baru masuk Islam. Nampak? Qultu, Ibnu Hajar kata, fi taqyidi bis sahabati nazarun. Nak kaitkan dengan sahabat buat benda tu, ni satu perlukan kepada penglihatan, penilaian. Bal lam yakun hina izin min as-sahabah illa al-qalil. Jadi Ibnu Hajar kata, ketika Rasulullah mengangkat suara tu dengan zikir tu tak ramai sahabat. Sikit sangat. Okey, habis. Lalu apa dia Ibnu Hajar pula memetik kata-kata Nawawi. Wa qala an-Nawawi hamala asy-Syafi'i hadha al-haditha ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran. Imam Nawawi kata Imam Syafi'i menanggung hadis ini, memahami hadis ini, mengihtimalkan, membuat andaian terhadap hadis ini.
Dia kata Rasulullah buat macam tu, dia kata, dan ataupun juga para sahabat, andahum, yakni para sahabat, jaharu bihi waqtan yasiran li ajli ta'limi sifati zikri. Buat beberapa detik sahaja, beberapa masa, beberapa ketika sahaja, sekadar untuk mengajar bagaimana kafiat zikir. Sebab zikir-zikir ini dia sebahagian daripada ibadah. Macam sembahyang, puasa, zakat, haji, selawat, semua kan ibadah. Jadi bila ada ibadah, mesti ada sandaran daripada Nabi. Bagaimana Nabi ajar? Jadi sebelum Nabi ajar, kan Islam itu turun secara berperingkat. 23 tahun Al-Quran itu diturunkan. Dan begitu juga hukum syarak itu datang secara berperingkat. Lepas satu, lepas satu. Bukan turun sekaligus. Sebab itu sebahagian hukum, sebahagian daripada hukum syariat mereka tahu. Sebahagian yang tak diturunkan oleh Allah Ta'ala Quran, tak disampaikan oleh Nabi, tak tahu. Jadi datang hadis itu secara berperingkat. Jadi tujuan Rasulullah SAW mengeraskan suara beberapa ketika, beberapa masa untuk mengajar tentang kafiat zikir. Lepas tu ditinggalkan. Lalu Ibn Hajar kata lagi, la annahum dawamu ala jahri bihi. Mereka tidaklah berterusan, berkekalan di dalam keadaan menjaharkan zikir. Tak. Bukan sentiasa macam tu. Wal mukhtaru anna al-imama wal ma'muma yukhfiyani az-zikra illa in ihtuja ila ta'limi. Kecuali dia kata di sini, kecuali untuk mengajar tentang zikir, apabila berhajat mengajar tentang zikir. Maknanya sama ada imam ataupun makmum digalakkan supaya mereka sirkan, mereka perlahankan zikir itu, melainkan apabila dihajati untuk mengajar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi lah. Jadi mana-mana imam yang duk bawa zikir ni, dia bacalah beberapa kali. Dia nampak dia mampak, dia rasa, dan dia ada satu andaian, dia kata makmum di belakang dia ni dah ingat dah ni, maka dia perlahan masing-masing. Tetapi apa yang berlaku di dalam negara kita daripada dulu, daripada kecil lagi sampai kita dah tua ni, tak ada berubah. Ada kemusykilan, ada soalan. Orang kata kerana makmum pun sentiasa berubah. Sebab dulu mati dah. Lepas tu makmum baru belajar sembahyang ni, jadi orang baru pula kena ajar kuat balik. Takkanlah sepanjang masa. Dan sikap makmum tu pun janganlah jadi orang awam sampai ke mati. Sentiasa nak kena ajar dengan imam. Kalau imam tak ajar, dia sendiri tak cari zikir. Macam mana cara zikir yang dia lakukan oleh Nabi? Yang kedua, kalau imam tak zikir, imam sibuk umpamanya kan, dia ada urusan tertentu. Imam habis sembahyang bagi salam, imam belah ya. Ataupun dia doa secara ringkas, dia belah. Makmum tadi macam mana? Terkapa-kapa. Tak berzikir sebab apa? Dah imam dah cabut. Sebab Rasulullah SAW ada hadis lepas ni kita baca. Selepas dia sembahyang asar, dia terus paling ke belakang, dia langkah bahu-bahu manusia ini, lalu dia masuklah rumah dia. Nanti kita baca hadis itu. Tak semestinya bila selepas sembahyang imam berzikir dengan berzikir di tempat duduk dia. Kadang-kadang dia berzikir kalau dia tidak ada urusan, kadang-kadang dia pergi. Makmum pun macam tu. Bila ada keperluan, dia tidak terikat dengan imam. Hubungan makmum dengan imam ini ketika takbir, tu terikat. Dan sehingga sampai bagi salam. Bila assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum dah boleh belah. Kita kata boleh belah lah, maknanya boleh bangun terus menunaikan urusan dia. Dia tak terikat duduk bersama dengan imam untuk berzikir sekali. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maknanya imam boleh duduk untuk berzikir sekali, ataupun dia boleh balik kalau dia ada urusan. Makmum pun sama, dia duduk berzikir sekali dan dia boleh keluar daripada masjid ataupun surau. Zikir sekali ni maksudnya bukan berzikir dengan suatu suara, satu nada, tak. Masing-masing zikir.
Imam zikir masing-masing, makmum pun zikir masing-masing. Itu yang berlaku di zaman Nabi. Jadi kita tengok dalam Fathul Bari ni, panjang syarahannya. Saya cuba ringkaskan, nak ambil maksud dia je. Maka kesimpulan daripada hadis yang kita bacakan tadi dan disyarahkan oleh para ulama, maka tidak berlaku secara berterusan zikir kuat dan zikir berjemaah. Kalau kita tengok hadis yang ke 851 pula, babu man shalla bin nas fa dzakara hajatan fatakhattahum. Ni hadis ni yang saya sebutkan tadi. Bila Rasulullah ni tengah sembahyang, dia teringat satu benda yang tak selesai lagi, dia balik ke rumah dia tanpa zikir. Zikir pun tidak, doa berjemaah pun tidak. Qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Ubaid bin Maimun qala haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id qala akhbarani bin Abi Mulaikah an Uqbata qala sallaitu wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Mulaikah kata daripada Uqbah kata aku telah sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-asra, sembahyang asar, fa sallama, lepas bagi salam, qala musri'an, dia bangun dengan cepat. Lepas dia bagi salam, dia bangun dengan cepat, fatakhatta riqaban nasi ila ba'dil hujari nisaihi, dia pergi masuk dalam bilik sebahagian daripada isteri dia. Lepas sembahyang dia bagi salam, dia terus bangun, langkah manusia, langkah tengkok-tengkok orang, makmum lah. Maka dia pergi kepada sebahagian daripada bilik isteri dia, fafazi'an nas, makmum pun jadi terkejut. Sahabat-sahabat ni pelik, kenapa Rasulullah ni nak terberak ke apa ke? Kalau kita imam nak cepat, mesti ada urusan kan, mesti ada keuzuran, mesti dia ada hajat. Min sur'atihi, makna terkejutlah manusia, tercengang daripada cepatnya Rasulullah. Fa kharaja alaihim, dan Rasulullah keluarlah kepada mereka. Fara'a annahu mu'ajibu, bila Rasulullah tengok demo ni duk terpinga-pinga dalam keadaan pelik tengok Rasulullah ni cepat, min sur'atihi, daripada cepatnya. Faqala zakartu syai'an min tibrin andana fakarahtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi, aku teringat orang bagi satu emas, satu ketul daripada emas, aku susah hatilah. Jadi dia tak nak harta manusia itu tertahan di rumah dia. Dapat duit zakat, harta yang dikumpulkan daripada zakat, terus dia sampaikan kepada yang berhak. Dia tak simpan sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun, tak. Dapat dia agihkan kepada orang fakir miskin. Jadi dalam hadis ni nak cerita apa? Tak semestinya dia berzikir lepas sembahyang itu tanpa boleh melakukan sebarang pekerjaan ataupun menyelesaikan sesuatu hajat. Jadi maksudnya di situ, zikir tak semestinya berada di atas tikar sembahyang. Boleh sambil berjalan, boleh zikir, sambil memandu kereta, sambil berjalan. Kerana ada urusan, dia boleh zikir. Bukan kata terikat di dalam tempat sembahyang. Kalau kita baca dalam Bahrul Mazi, jilid yang kedua, muka surat 83. Masalah 219. Berzikir imam dan makmun kemudian daripada salam, apa hukumnya? Kemudian maknanya selepas salam. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan disunatkan bahawa berzikir imam akan suatu pada tempat duduk sembahyangnya sekadar lama pergi pulang perempuan-perempuan daripada jemaah itu sedikit. Sebab orang perempuan di zaman Nabi SAW, mereka pun sembahyang berjemaah. Sementara tunggu mereka balik tu, Rasulullah duduk sebentar, sekadar tu je. Sebab takut jadi, tak nak jadi muzdahim, bila takut jadi apa ni dipanggil apa, keluar pintu serentak ni, takut jadi bertembung, apalagi istilah bahasa kita ni, sesak, berselisih lelaki perempuan ni. Hak orang selain daripada imam, iaitu Rasulullah sendiri, makmum yang lain pun tunggu berzikir sebentar. Lepas orang perempuan balik, baru pun mereka pun turut balik.
Itu yang berlaku di zaman Nabi. Kemudian boleh ia bangun pergi. Selepas orang perempuan selesai balik rumah masing-masing, keluar daripada masjid, Rasulullah pun jadi maknanya kalau imam pun dia boleh bangun pergi. Dan jika bangun ia dahulu daripada berzikir, ataupun duduk ia lebih lama daripada qadar yang demikian itu, maka tiada apa suatu atasnya imam. Lepas bagi salam, imam boleh bangun terus. Jadi hak zikir tadi macam mana yang Rasulullah kata suruh zikir ganjaran sekian-sekian, sambil berjalan boleh. Bukan semestinya kita duduk atas tikar sembahyang ataupun tempat kita sembahyang tu. Dan harus bagi makmum pulang apabila sudah selesai imam daripada salamnya. Imam dah bagi salam, makmum boleh belah terus. Makmum boleh bangun. Sebab ada orang bila tengok makmum bangun, dia kata tak ada adab. Tak ada adab, tak berzikir dengan imam dan tak berdoa dengan imam. Ini tak mengaji ni. Sebab individu ni dia sebut, beratlah perkataan dia tu. Dia kata tak mengaji, kencing pun tak buih lagi, dia kata. Saya tak nak sebutlah individu mana kan. Jadi agak kasar lah ayat dia tu. Dia kata sebenarnya mereka ni bukan orang alim tetapi orang bangang, dia kata. Saya tulis perkataan yang dia sebut tu. Cuma individu ni saya tak nak sebut lah siapa dia kan. Dia kata, tu panjang lagi. Dia kata belajar jodoh 4 tahun. Tu dia kata kat siapa saya tak tahulah. Tetapi ayat dia tu agak keras. Sedangkan dia sendiri tak faham. Zaman Nabi memang tak ada. Tapi memang akan viral lah sampai kat dia malam ni. Kalau kata ada, dia kemukakan. Yang Nabi ni sentiasa zikir secara berjemaah dengan para sahabat dan sentiasa doa secara berjemaah. Kalau ada satu hadis tu, kemukakan. Dia kata Rasulullah tak suruh perkara-perkara bid'ah. Memang Rasulullah tak suruh perkara-perkara bid'ah dan Rasulullah tak buat benda tu. Berdasarkan kepada kajian ilmu hadis tak buat. Tengok, Syekh Idris Mabawi pun alim juga. Ni ada cucu dia sini. Tuan-tuan boleh ambil sanad kat cucu dia. Tapi cucu tak semestinya sehebat Tok Ki dia. Macam Tok Guru Silat, anak dia belum jadi belum tentu jadi Tok Guru Silat. Ayah alim, anak belum tentu. Ayah seorang Nabi, anak hak kafir pun ada. Ada tak? Ayah Nabi, anak kafir. Anak Nabi, ayah kafir ada tak? Jadi ilmu bukan berdasarkan kepada keturunan. Okey, walaupun cucu dia ada sini. Saya nak baca kitab Tok Ki dia. Dia kata apa tadi? Makmum juga boleh bangun. Dan jika bangun ia dahulu daripada berzikir ataupun duduk lebih lama daripada qadar yang demikian itu, maka tiada apa suatu atasnya. Dan harus bagi makmum pulang apabila sudah selesai imam daripada salamnya. Maknanya setelah imam bagi salam, makmum boleh bangun. Sebelum berdiri imam tak bangun lagi, makmum bangun dulu, boleh? Yakni bangunnya pulang. Sebelum imam balik, makmum balik dulu, boleh kalau dia ada urusan. Tetapi kadang-kadang orang tak faham juga. Bila kita kata tak wajib berzikir bersama dengan imam, berdoa bersama dengan imam, makmum ni ada tempat-tempat yang saya duk mengajar pun. Lepas bagi salam ni bangun belah. Dia jadi satu benda wajib belah tu. Lari tu, dia keluar daripada saf dan dia keluar daripada surau dan masjid, suatu kewajipan pula. Sedang kita harus dia balik kalau dia ada urusan. Kalau makmum tak ada urusan, dia berzikir lah. Masing-masing zikir, bukan dengan satu suara, satu nada, tak. Tapi ada juga kita tengok orang yang faham salah. Maksud faham salah ni macam mana? Kita kata Nabi tidak lazim zikir secara berjemaah. Jadi zikir secara berjemaah tidak lazim. Ada pun zikir masing-masing itu lazim. Masing-masing zikir dengan tidak terikat dengan imam. Ini pas sembahyang pula. Pas sembahyang pula. Benda ni bukan dalam hadis dia kata. Tengok. Tak ada urusan imam ke makmum duduk berzikir. Kalau dia ada urusan, dia boleh bangun. Dan harus pula bagi makmum melambatkan bangunnya. Kalau imam bangun dulu kerana ada urusan, makmum boleh bangun lambat. Hingga harus ia pulang kemudian. Daripada pulang imam ataupun pulang berserta. Imam balik dulu pun tak apa, makmum berzikir ataupun balik bersama dengan imam. Inilah yang aku lebih suka baginya. Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia menakalkan pendapat apa? Pendapat Imam Syafi'i.
hingga harus ia pulang kemudian daripada imam ataupun pulang bersertanya. Inilah yang aku suka baginya. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang menunggal, maknanya sembahyang seorang diri, dan makmum berlama ia dengan zikir kemudian daripada sembahyang. Duduk lama pun boleh, bukan kata pas sembahyang mesti kena bangun. Tetapi kalau bangun itu sebab apa? Sebab apa bangun? Sebab ada urusan, bangun lah. Kalau tak ada urusan, kenapa nak bangun? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, zikir dengan menyaringkan suara. Masalah 220. Berzikir kemudian daripada sembahyang dengan nyaringkan, dengan nyaringkah ataupun tiada nyaring. Jadi soalan dia tanya, zikir sembahyang ni nak kuatkan suara ataupun tidak? Kata Syafi'i. Dia menakalkan lagi pendapat Imam Syafi'i. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan barang mana imam berzikirlah ia dengan barang dengan nyaring ataupun tidak ataupun dengan lainnya, maka ia itu elok. Dan aku pilih bagi imam dan makmum bahawa berzikir ia kemudian daripada lepas sembahyang dan tidak menyaringkan, tidak menyaring oleh keduanya. Oleh keduanya, imam dan makmum. Aku pilih yang tak kuat. Pilih tak kuat. Akan zikir itu, melainkan bahawa adalah imam yang wajib ia mengajar daripadanya. Kalau dia tengok ada makmum-makmum yang baru belajar sembahyang, tak apalah, dia beberapa kali dia zikir dengan kuat, lepas tu ditinggalkan, maka menyaringkan ia hingga melihat ia akan sungguhnya telah belajar orang daripadanya, kemudian tiada menyaringkan ia. Beberapa kali dan beberapa hari lah, mungkin kita kata 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu, dah reti dah makmum yang baru datang masjid ni, yang baru belajar sembahyang, belajar zikir ni. Lepas tu dia tinggal zikir dengan pelan balik. Imam pun sama, makmum pun sama. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab I'anatul Talibin, ni dia syarah panjang lagi, pun sama, digalakkan supaya zikir dengan pelan. Kalau doa pun dengan pelan. Jadi yang ni tak payah baca dah, panjang sangat. Jadi memang kita tengok sunnah Nabi-nya, dia zikir tak kuat. Majoriti dalam negara kita ni puas haja. Saya dah cerita banyak-banyak kali ya. Soalan Pak Ali di Perlis sekali, saya terang juga baca Bahrul Mazi. Beberapa tahun yang lepas saya hurai benda yang sama juga. Tetapi oleh kerana sehari dua ni timbul lagi isu ni, kita terang balik. Puas haja masyarakat ni. Nak rapat sah pun sama, zikir pelan pun sama. Dia tak puas kalau zikir pelan. Seolah-olah macam tak berzikir, seolah-olah macam tak sah. Tempat-tempat saya mengajar pun sama. Contohnya, saya mengajar lepas maghrib, baca tentang masalah zikir jangan kuat, doa jangan kuat. Lepas saya mengajar tu, kalau saya suruh orang lain jadi imam, supaya tu juga dia buat. Dia jadi sebati orang Melayu kita benda-benda yang macam ni. Puas haja. Tapi kalau budak-budak macam ni boleh luku kepala. Takkan orang tua-tua je kita nak luku kepala. Tak reti. Dia guna pula pembesar suara, mikrofon. Berzikir kuat. Kadang-kadang saya datang dalam keadaan terlambat pergi mengajar tempat-tempat yang tertentu lah. Jadi kita masbuk. Waktu dia dah hayung zikir kuat-kuat, panjang pula tu, doa pun kuat pula. Jadi semua mengganggu. Ganggu orang tak boleh, walaupun di atas tujuan dan maksud beribadat kepada Allah. Yang ni tajuk malam ni boleh viral kan? Tuan-tuan viral kan, supaya imam-imam di seluruh Malaysia ni secara khusus zikir pelan. Zikir pun kena pelan untuk dengar diri sendiri. Atas tujuan nak mengajar tak dah. Makmum sekarang ni cerdik dah. Dia buku-buku banyak cara nak zikir kan, kafiat zikir lepas sembahyang. Dalam WhatsApp ada, orang hantar kan, dalam Facebook zikir lepas sembahyang dah ada. Tak perlu ajar lah. Kalau nak ajar juga, panggil dia lepas sembahyang tu. Nak ajar zikir sembahyang macam ni. Bukan guna mikrofon, bukan lepas sembahyang. Ganggu orang banyak sangat. Orang datang masbuk, orang dia sembahyang, jamak kosong, musafir, semua ganggu. Jadi viralkan isu ni. Jangan buat kuat. Tak sunnah, tak sunnah. Ini kami mazhab Syafi'i. Baca, kalau mazhab Syafi'i, baca Bahrul Mazi, baca Fathul Bari, baca I'anatul Talibin. Hak duk kerah mazhab Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i. Aku pun mazhab Syafi'i juga. Kalau dia kata kami mazhab Syafi'i, aku pun mazhab Syafi'i juga kata. Tuan-tuan kata kami pun mazhab Syafi'i juga. Kami pun belajar dalam mazhab Syafi'i, tak suruh kuat.
Peringkat mula je. Ini suruh Malaysia. Kalau ditegur dia kata apa? Wahab lah. Kalau tegur ni puak-puak ni lah. Dia pula dibuat satu andaian. Anak murid pun pegang andaian tu. Puak-puak ni larang masyarakat berzikir. La ilaha illallah. Dengan penerangan yang saya dedahkan pada malam ni, saya larang orang berzikir kan. Dia konak isu yang sebenar apa dia? Isu yang sebenar, ada tak hadis yang Rasulullah sentiasa berzikir, berjemaah dan juga berdoa? Tak ada, itu isu. Yang keduanya, zikir dengan kuat. Tak ada secara selalu, kecuali beberapa kali. Dia konak, dia kata puak-puak Wahabi ni larang orang berzikir pas sembahyang. Jauh tak jauh dia lari tu. Anak murid boleh percaya pula. Sebab tu nak beritahu, mana-mana anak murid yang mengaji, mana-mana kumpulan, mengaji dengan mana-mana tok guru, dia kena cari banyak tok guru. Kalau satu tok guru tu, tu yang dia rosak. Seorang ni, dia tak boleh ubah, mesti nak mengaji dengan tok guru tu juga. Tok guru tu kona, dia pun kona. Dia kata puak-puak ni larang orang berzikir. Tengok ni, puak-puak Wahabi ni, orang nak berzikir pun marah. Ni timbul bulan Ramadan lain pula. Besok orang tak datang semayang. Orang tak datang semayang tarawih kerana puak-puak ni kata selawat tu tak sunat. Selawat antara tarawih tu tak sunat. Memang Rasulullah tak pernah buat. Jadi puak-puak ni tengoklah kesannya esok orang tak datang semayang tarawih. Ada bancian ke? Ada kajian ke dengan jawapan yang kita bagikan menyebabkan orang tak semayang? Hak tak semayang tu confirm dia jenis malas. Masalah duk kelahi 8 ke 20 benda tu khilaf kan. Bila kita kata duk cerita benda tu, esok sebab tu duk main kot duk kedai kopi masa orang duk tarawih kan, duduk kat tepi jalan duk rempik ni kes Wahabi dia kata. Demo ni dah tentu dah malas semayang. Apa kaitkan dengan jawapan kita? Tak ada kaitan. Langsung orang tak nak semayang tarawih sebab mereka kata tak sunat. Selawat di antara dua rakaat itu. Sebab pada zaman Rasulullah tak berlaku benda tu, tak dilakukan, tak buat. Tapi kalau orang nak buat, kita tak larang. Cuma bila kita bagi jawapan kata tak sunat kerana di zaman Rasulullah tidak berlaku, tidaklah menyebabkan orang tak datang sembahyang. Tak sembahyang, tak datang sembahyang tarawih ke ataupun datang masjid surau, itu isu lain. Isu apa? Isu individu tu sendiri malah. Bukan ada kaitan dengan jawapan yang kita kemukakan, tak ada kaitan langsung. Okey, itu maknanya saya nak ulangi sekali lagi, zikir secara berjemaah tidak ada hadis Nabi. Zikir secara berjemaah dan doa secara berjemaah tidak ada dalam hadis Nabi yang Nabi lakukan secara berterusan. Dalil khusus tak ada. Cuma dalil umum ada. Yang Rasulullah suruh berzikir kan. Allah Ta'ala pun suruh berzikir. Lalu mereka ambil dalil umum. Tak apa, kita pun boleh terima, kita terbuka. Dan kalau kita baca di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili kata, ada pendapat ulama kata boleh, tak boleh kata bid'ah. Dan saya pun tak kata bid'ah orang zikir ramai-ramai ni. Doa ramai-ramai pun saya tak kata bid'ah. Cuma apabila satu pihak dia kecam mana kumpulan, mana-mana individu kata tak sunnah, yang tu kita kena jawab. Zikir secara berjemaah, doa secara berjemaah ni khilaf. Tetapi pendapat yang kuat di sudut hadis tidak ada. Tapi kalau orang buat juga saya tak larang lah. Sebab benda tu benda khilaf ni tak perlulah kita berbalah kan. Jadi wallahu a'lam, sekadar itu dulu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.